kita masuk sedikit dalam segmen apa yang berlaku di Parlimen hari ini. Hari ini hari Khamis. Itu hari terakhir untuk minggu ketiga selepas pembentangan bajet negara. Saudara. Dan saya rasa hari ini masih lagi lah ahli Parlimen daripada Langkawi ni. Saya tak tahulah macam mana saya nak katakan. Sahabat saya, saudara, Datuk Muhammad Syuami. Apabila dia merupakan ahli Parlimen Langkawi, waktu ada soal jawab berhubung tentang pelancongan yang sepatutnya datang ke Langkawi. So, saya kata dia mengatakan bahawa beliau mengeluarkan perkataan yang disifatkan agak melanggarlah peraturan sesi perbahasan. Apabila persoalan itu dibangkitkan oleh Chong Zim Hin dari Kampar yang merujuk ayat-ayat yang diguna pakai oleh Datuk Muhammad Syami yang ditujukan kepada ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Dalam perbahasan itu, ia bermula apabila Teresa Kok mencelah dan bertanya adakah boleh pelancong-pelancong pergi ke Langkawi untuk memakai seluar pendek. Sekarang waktu itu Datuk Syuami sedang berbahas meminta kerajaan membangunkan industri pelancongan di kawasan Langkawi. Jadi Teresa Kok dia bangun, dia kata apakah boleh pelancong-pelancong memakai seluar pendek di Langkawi? Jadi kita nak pergi, boleh kita nak pergi nak melihat pantai Langkawi, kata Teresa Kok. Tiba-tiba Syuami jawab, okey. Jadi saya nak jemput khususnya kepada seputih. Itu Teresa Kok. Kalau boleh tak mau pakai apa pun tak apa. Yang dia tanya seluar pendek itu pasal apa? Artinya bogel pun tak apalah. Dia tak menyebut perkataan bogel. Tak pakai apa pun boleh. Sebab itu Zemin bangun mempertikaikannya itu. Tak pakai apa-apa tu bogel. Mana boleh, kerana itu melanggar peraturan. Jadi Tok Syuami kemudian menyambung, dia kata, saya terlupa nak sebut. Saya nak bayangkan bagaimana seputih datang tak pakai apa-apa. Saya kata dalam keadaan begitu takkanlah Parlimen boleh berbicara yang sebegitu. Bagi saya celupalah, saudara. Sepatutnya ahli-ahli Parlimen ni bolehlah jawab dengan cara lain. Dan akhirnya Dewan Parlimen menjadi bertelagah yang bukan-bukan. Itu keadaannya. Saya nampaknya saudara ini sesi Parlimen dah masuk minggu ketiga. Kita rakyat melihat, mendengar bagaimana kualiti ahli-ahli Parlimen kita berbicara. Cerita, ialah dia bangun, Teresa bertanya. Sebab waktu itu Datuk Syuami bercakap, minta supaya kerajaan mempertingkatkan supaya pembangunan industri pelancongan di Langkawi. Jadi Teresa Kok ni mungkinlah menyindir, mungkin dia dah bertanya, apakah pelancong kalau seluar pendek pun boleh? Tiba-tiba dia kata, ya Muhammad datang pun boleh. Tak payah pakai apa-apa pun. Jadi bangunlah satu yang lain pula. Dia kata, apa ni bercakap macam ni? Apakah maksudnya bogel? Dia kata, saya lupa nak cakap perkataan itu. Jadi begitu kualitinya. Cari jalan lain lah, saudara. Saya letih lah tengok ahli-ahli Parlimen kita, kualiti ahli-ahli Parlimen kita berbincang di Parlimen. Hari ini, saudara, lagi pula. Ini bagi saya pada penutup lah. Pada penghujung, pada petang ini, memanglah benda itu agak memeranjatkan, tapi kadang-kadang orang melihat dengan ceria. Seperti terus terang saya katakan, saya pun tak bersetuju apabila digunakan perkataan-perkataan sedemikian. Iaitu apabila ahli Parlimen daripada Ulu Langat, iaitu Datuk Sani, saudara Muhammad Sani Hamzah. Dia dengan lantang bercakap. Waktu lampasannya, dia kata dia melabelkan Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim ni, dia jadi sebagai orang gila. Menjerit-jerit lah. Saya pun terkejut. Dia kata bila ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa Perdana Menteri kita ni tak buat apa-apa. Jadi kata saya nafikan. PM kita ni katanya seorang gila. Iaitu gila buat kerja. Bagi saya tak sepatutnya lah digunakan ayat-ayat sedemikian, saudara. Carilah ayat yang baik. Kata memang ada kerja, tugas. Contoh, dia pergi luar negara. Dia berusaha. Dia tidak memikirkan soal waktu. Tapi bukanlah gila kerja. Buat itu, buat ini. Tak payahlah. Jadi akhirnya mendapat respon lah daripada ahli Parlimen yang lain. Dan bagi saya, janganlah. Saya haraplah minggu depan Parlimen yang bersidang agar ahli Parlimen lebih sopan sifatnya. Tak sedap bila dengar. Kadang-kadang bila warga net ambil kenyataan gitu, dia potong. Yang pendek-pendek tu 1 minit tu ataupun 2-3 ayat tu, saya kata terus terang, Perdana Menteri kita gila, potong. Jadi, dia akan jadikan modal. Ahli Parlimen amanah kata Perdana Menteri gila. Kan jadi masalah.
Sebab itu nak mengeluarkan kenyataan lebih-lebih lagi dalam parlimen, kena berhati-hati. Sudah-sudahlah tu saudara. Banyak cerita di parlimen yang saya nampak saudara, tapi kebanyakannya tak banyak hebat ni. Macam mana cerita permintaan ahli PAS daripada Bagan Serai semalam. Masih lagi bercerita tentang duit. Bila nak bagi duit peruntukan pada wakil rakyat, supaya wakil rakyat bolehlah memberi, kalau ada permintaan daripada rakyat. Saya hairan. Sedangkan dia tak faham ke? Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi tahu. Wang peruntukan yang diperuntukkan untuk ahli-ahli parlimen, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, adalah untuk pembangunan. Bukan untuk wang itu diberi pada orang tertentu. Dia tak setuju. Ini maksud daripada ahli parlimen Bagan Serai ni, seolah-olah bila dia kata, kalau tak percaya pada kami, serahlah pada JKM ataupun dekat Baitul Mal. Jadi apakah ini berupa sumbangan? Sumbangan lain cerita saya. Saya pun tak faham sebenarnya sekarang ni saya. Baik saudara. Dalam saat-saat begitu nampak gayanya politik di Malaysia ni bergeledak lagi. Tapi politik di Melaka saudara bergolak. Apabila tindakan Parti Bersatu Malaysia bahagian Tangga Batu sudah ada perbalahan kerana tidak menjemput ahli Dewan Undangan Negeri. Itu dia Negeri Sungai Udang, Dr. Muhammad Alif Yusof. Dia tidak diundang untuk menghadiri persidangan bahagian itu minggu lalu. Jadi timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Hasril Hassan kata, ini kerana individu terbabit membuat permohonan menyertai Bersatu bahagian itu pada tahun ini. Dah jadi masalah dua mereka. Berbalahlah. Saya tak mau mengulas saudara, itu parti mereka. Tapi saya menampak, saya lihat bahawa bibit-bibit perpecahan semakin melanda dalam Parti Pribumi Bersatu, saudara. Baik, saudara. Sebenar-benarnya ini yang saya nak ulas. Pagi tadi saya menghadiri mesyuarat Biro Politik UMNO Veteran Wilayah Persekutuan yang dipengusikan oleh sahabat saya, Datuk Mustafa Yaakob. Beliau adalah merupakan Setiausaha Agung kepada pengurusi perhubungan Veteran UMNO Malaysia. Hari ini beliau adalah Ketua Perhubungan Veteran UMNO Wilayah dan waktu yang sama sebagai Setiausaha Agung UMNO Veteran Malaysia. Jadi kami berbincang tentang kolokvium yang akan dilaksanakan oleh Ketua Perhubungan UMNO Selang UMNO Wilayah, itu Datuk Johari Gani, yang diberi tanggungjawab untuk mencari bahan-bahan yang akan dibentangkan dalam Kongres Bumiputera yang akan diadakan pada bulan Januari 2024. Kerajaan akan menganjurkan sekali lagi. Dulu kita ada Kongres Bumiputera Melayu pertama tahun 1964. Di mana kesan daripada Kongres itu, lahirlah Bank Bumiputera, lahirlah MARA dan juga pelbagai agensi-agensi kerajaan yang ditugaskan untuk membantu warga bangsa kita, saudara. Dan sekali lagi, kali ini UMNO telah diberi kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar UMNO menjadi penaja ataupun pelaksana kepada Kongres Ekonomi Bumiputera yang kedua ini akan berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan Januari. Tak silap saya dalam 24 ke 2 bulan Januari 2024, saudara. Dan saudara Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai pengurusi bersama dengan pengurusi Biro Menteri Ekonomi, iaitu saudara Rafizi Ramli. Saudara. Jadi dalam pencarian itu tadi kami bincanglah. Antara persoalan yang saya lihat yang wajar untuk teman-teman bangkitkan dalam kongres akan datang, pertama persoalan tentang warga kita yang miskin tegak di kawasan bandar. Sekarang ni, hari ini kita kena terima realiti. Warga yang tinggal di kota raya, dia jadi bergelar warga metropolitan. Sama ada di Johor Bahru, di Seremban, di Kota Melaka, Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam dan di kota-kota. Mereka tidak lagi tinggal di kawasan desa. Tapi kalau mereka hadir ke tengah-tengah kota raya, bergelar warga metropolitan, andainya pendapatan mereka sekadar 1,500 sebulan yang dapat dijadikan sebagai take home pay ataupun bayaran untuk bawa balik ke rumah sebulan, maka dia tergolong dalam golongan miskin tegar. Bukan B40, saudara. Miskin tegar. Bayangkanlah kalau satu keluarga tu, kalau yang lain tak ada bekerja,
dia cuma dapat 1,500 sebulan. Nak hidup macam mana di Kuala Lumpur? Nak hidup macam mana di Johor Bahru? Sewa rumah pun 1,000. Anak-anak sekolah macam mana? Barang makanan macam mana? Dan akhirnya mereka terjebak dalam kehidupan yang paling memeritkan. Jadi, miskin tega warga metro ini yang berpendapatan kurang ini perlu ditangani. Perlu dicari jalan bagaimana warga kota yang pendapatannya, saya rasakan 3,000 sebulan pun tak cukup. Paling-paling pun, sekurang-kurangnya nak cari lebih kurang RM4,000 atau RM5,000 sebulan untuk sebuah keluarga yang bergelar warga kota raya ataupun warga metropolitan. Kalau bawah daripada itu, maka jadi miskin tega. Bila ini miskin tega, di sinilah letaknya kegagalan. Kegagalan pimpinan negara untuk mengagihkan kek ekonomi negara ini kepada rakyatnya. Ini juga adalah merupakan time bomb. Bagaimana dulu almarhum Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini supaya kek ekonomi ini dikongsi oleh setiap warga kita, supaya kita dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan kaum-kaum yang lain, boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi malangnya, dasar ekonomi baru itu terhapus apabila hadirnya Perdana Menteri yang keempat, bila Dr. Mahathir mewujudkan dasar penguasaan. Maka dasar ekonomi baru ini diketepikan, naik dasar penguasaan, itulah wujudnya KKN. Kolonisme, korupsi, nepotisme, dan yang kaya terus kaya, yang miskin terus papa kedana. Itu keadaan secara. Dasar penguasaan ini menghalang berjayanya kejayaan dasar ekonomi baru yang wujudkan oleh almarhum Tun Razak.